Apabila mutlak perkataan falah digunakan, maka di dalamnya terdapat kedua-dua kejayaan agama dan dunia. Maksudnya, surah Al-Baqarah ayat 137. Maksudnya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat. Itu satu kebaktian, kesempurnaan. Akan tetapi sesungguhnya kesempurnaan yang sebenar itu ialah kebaktian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan kepada malaikat-malaikat dan kitab-kitab Allah, dan kepada semua nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kerana cinta kepada Allah, kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan musafir, dan yang memerlukan pertolongan, dan orang yang minta-minta disebabkan tiada upaya, dan juga untuk melepaskan belenggu orang-orang tawanan dan hamba-hamba, dan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Inilah kesempurnaan yang sebenar. Selepas menerangkan berapa lagi sifat mereka, laku berfirman, mereka inilah orang yang benar dan bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Keterangan Hadrat Qattallah radhiyallahu anhu berkata bahawa orang-orang Yahudi telah bersembayang ke arah Maghrib Barat dan orang-orang Nasrani ke arah Timur. Atas perkara ini, ayat yang suci tadi telah diturunkan. Beberapa tafsiran yang sedemikian telah juga diriwayatkan daripada perawi-perawi yang lain. Imam Jassar radhiyallahu menulis bahawa di dalam ayat suci ini terdapat dalil bantahan terhadap Yahudi dan Nasrani apabila mereka menentang pertukaran kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah. Maka Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini bahawa kebajikan ada di dalam ketaatan kepada Allah. Tanpa mentaati Allah, menghadap wajah ke arah timur ataupun barat adalah sia-sia. Al-Quran. Memberikan harta kerana cinta kepada Allah Ta'ala, maksudnya membelanjakan atas perkara-perkara itu kerana hendak mendapatkan cinta dan keredaan Allah, dan bukanlah untuk nama atau kemasyhuran atau kehormatan. Kalau dia membelanjakan harta kerana bertujuan untuk ketiga-tiga itu, nama, kemasyhuran dan kehormatan, maka kebajikannya hancur, dan sebaliknya dia melakukan dosa. Dia sudah membelanjakan hartanya, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak dapat pahala, bahkan dia mendapat dosa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada rupamu ataupun hartamu, berapa banyak kamu telah belanjakan, dan bahkan dia melihat kepada amalan-amalanmu dan hati-hatimu dengan niat dan tujuan apa kamu belanjakan. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa aku sangat-sangat takut syirik asghar, syirik terkecil bagimu. Sahabat-sahabat radhiyallahu an telah bertanya kepada, wahai Rasulullah, apakah syirik asghar? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, beramal untuk menunjuk-nunjukkan kepada orang. Dalam hadis ini ada banyak amaran mengenai amalan yang dilakukan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang, dan hadis itu akan menyusul kemudian. Terjemahan ayat ini adalah memberi kerana orang itu cinta kepada Allah. Setengah ulama memberi terjemahannya sebagai cinta kepada membelanjakan harta, yakni dia suka kepada amalan membelanjakan harta. Dia sama sekali tidak menyesali di atas harta yang telah dibelanjakan, dan tidak berkata-kata juga kepada diri sendiri mengapa dia bodoh membelanjakan harta sehingga sudah berkurangan dan sebagainya. Tetapi kebanyakan pentafsir telah menterjemahkan cinta kepada harta, yakni walaupun dia cinta pada harta, dia masih membelanjakan harta untuk perkara-perkara tersebut. Dalam sebuah hadis ada dinyatakan bahawa salah seorang telah bertanya, wahai Rasulullah Allah, apakah maksud cinta pada harta? Wahal semua orang ada perasaan cinta kepada harta. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila kamu membelanjakan harta, pada ketika itu hati kamu memberi peringatan kepada keperluan-keperluan kamu sendiri,
dan timbullah takut tentang hajat-hajat kamu, bahawa usia masih panjang dan ada bakinya. Nanti saya akan menghadapi kemiskinan dan akan berhajat kepada orang lain pula. Dalam sebuah hadis telah dinyatakan bahawa sedekah yang paling baik adalah perbelanjaan ketika kamu sihat dan masih ada harapan untuk hidup dalam tempoh masa yang lebih panjang di dunia ini. Jangan lakukan begini, iaitu kamu menanti-nanti untuk memberi sedekah sehingga nafas terakhir hendak keluar dan masa meninggal dunia sudah hampir, dan kamu mula berwasiat supaya harta diberikan kepada si fulan dan harta itu kena disampaikan ke tempat itu. Wahal pada masa itu harta kamu hampir menjadi harta si fulan, yakni waris. Maknanya, apabila kamu sudah putus harapan tentang diri sendiri dan tidak ada lagi ketakutan dan kebimbangan tentang keperluan dan hajat sendiri, barulah kamu mula mengatakan bahawa harta itu untuk diberikan kepada masjid itu dan ini. Harta itu untuk diberikan kepada madrasah itu dan ini. Wahal harta itu semua seolah-olah sudah menjadi harta waris. Perbuatan ini samalah seperti membuat jamuan tahlil untuk arwah nenek moyang di kedai. Apabila tiada harapan untuk makanannya itu dijual lagi. Semasa kamu mempunyai keperluan-keperluan sendiri, kamu belum dapat memberi sedekah. Kemudian apabila harta kamu hendak menjadi harta waris, barulah kamu mendapat semangat memberi sedekah kerana Allah. Sebab inilah syariat suci menetapkan bahawa sedekah pada masa seseorang hendak meninggal dunia boleh dilulusi hanya 1/3 daripada hartanya. Sekiranya pada masa seseorang itu mensedekahkan semua hartanya meninggal dunia, maka tanpa keizinan warisnya, lebih dari 1/3 hartanya tidak boleh dilaksanakan. Dalam ayat ini telah bincangkan secara berasingan mengenai perbelanjaan harta ke atas anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Zakat pula telah dibincangkan secara berasingan pada akhir ayat. Dengan ini boleh pahamkan bahawa membelanjakan harta ke atas anak-anak yatim dan orang-orang miskin adalah dari baki harta selepas dibayarkan zakatnya. Sarahan mengenai akan menyusul di bahagian hadis-hadis pada nombor 1.